Sebagai dasar bentuk hala tuju negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara lestari yang rendah karbon serta berdaya tahan iklim, Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCC telah melancarkan Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCP. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Banquet Kompleks Jabatan Perdana Menteri. Berucap semasa majlis perasmian tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan selaku pengerusi bersama BNCCC berkata, strategi-strategi utama di dalam dasar ini dibentuk seiring dengan Wawasan Brunei 2035 dan dalam masa yang sama mempromosikan keselamatan, kedayatahanan dan kemakmuran ekonomi melalui pendekatan rendah karbon bagi melindungi alam sekitar. As a tool to ensure that both mitigation and adaptation efforts could be successfully implemented and fully participated, the BNCCP further seeks to make greenhouse gas inventory reporting mandatory and, most importantly, to increase awareness and education surrounding both climate mitigation and adaptation. The BNCCP emphasizes the vital role of rainforests, peat forests and mangroves that act as our natural carbon sinks, absorbing most of our greenhouse gas emissions, and at the same time reminding us the richness of biodiversity in Brunei Darussalam. The BNCCP also has the potential to reduce Brunei greenhouse gas emission to more than 50% by the year 2035 compared to the business as usual scenario. This will open up new opportunities for a low-carbon or green industrial growth in Brunei Darussalam and subsequently unlock multiple potential such as local business development, local employment and competencies, digital technologies, R&D and FDIs. Hadir sama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Pemangku Menteri Tenaga selaku ahli-ahli kepada BNCCC. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Awang Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penyediaan BNCCP ini melibatkan 39 buah agensi berkepentingan yang terdiri daripada jabatan-jabatan kerajaan, pihak swasta, pusat penyelidikan, institusi-institusi tinggi, badan bukan kerajaan NGO serta 51 orang wakil belia memandangkan isu perubahan iklim memerlukan tindakan secara whole of nation. Atur cara majlis termasuk penyerahan buku BNCCP yang diserahkan oleh Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Tenaga Kementerian Tenaga selaku pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Perubahan Iklim. Versi elektronik buku tersebut boleh dilayari melalui laman sesawang www.climatechange.gov.bn. BNCCC ditubuhkan pada tahun 2018 untuk memperkukuhkan lagi arah takbir urus perubahan iklim serta memastikan pendekatan secara menyeluruh dalam menangani cabaran dan kesan perubahan iklim di peringkat negara. Ia dipengerusikan bersama oleh Menteri Pembangunan dan juga Menteri Tenaga. Manakala ahli-ahlinya pula terdiri daripada Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dan juga Timbalan Menteri Tenaga. Urustia Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam telah ditubuhkan pada tahun yang sama untuk menyelaras urus takbir perubahan iklim dan diberikan mandat bagi membangun, melaksanakan, memantau strategi serta tindakan perubahan iklim di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam masih mencatatkan tiada kes jangkitan baharu COVID-19 sehingga ke hari ini. Jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang.
Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan hari ini, tidak ada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 529 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak bulan Mac 2020, 3,478 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan sebanyak 170 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020, 38,242 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dengan mesej tular yang menyatakan bahaya menggunakan thermal gun bagi memeriksa suhu panas pada kepala. Kementerian Kesihatan menjelaskan bahawa kenyataan tersebut adalah tidak tepat. Thermal gun atau dikenali juga sebagai non-contactable infrared thermometer atau temperature gun adalah selamat digunakan dan tidak ada bukti saintifik yang menunjukkan ia boleh membahayakan anggota badan seperti mata atau otak. Ia hanya menggunakan inframerah yang mempunyai sifat dan kesan yang berbeza. Fungsi lampu inframerah yang terdapat pada thermal gun hanyalah untuk memfokuskan thermal gun tersebut dengan tepat ke arah bahagian badan yang akan diperiksa. Ia tidak menghasilkan radiasi seperti mana dalam peralatan mesin sinar X. Menurut Dr. Norleni Abdullah, konsultan pakar radiologi dari Jabatan Radiologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salehah menjelaskan termometer inframerah telah banyak digunakan di mana-mana ketika ini seperti hospital, kedai-kedai dan sekolah untuk mengukur suhu panas badan dari jarak jauh tanpa perlu bersentuhan dengan kulit seseorang. Ia adalah cara cepat untuk mengesan mereka yang mungkin sakit atau mengalami demam atau suhu badan yang tinggi. Menurut Dr. Norleni, sinaran atau radiasi inframerah adalah sebahagian daripada sinaran elektromagnet sama seperti gelombang radio dan sinar X. Cuma ia mempunyai sifat dan kesan yang berbeza. Radiasi ini dikategorikan kepada dua jenis iaitu 1. Radiasi tidak mengion ataupun non-ionizing radiation yang hanya menyebabkan sedikit kesan pemanasan akan tetapi tidak cukup untuk menyebabkan kerosakan kepada tisu-tisu. Contoh radiasi tidak mengion ialah radio wave, visible light, infrared dan microwave. 2. Radiasi mengion ataupun ionizing radiation bermaksud hanya mempunyai tenaga yang cukup untuk menghasilkan pengionan dan boleh menyebabkan kerosakan pada tisu biologi termasuk kesan ke atas DNA atau genetik. Contoh radiasi mengion ialah alpha, beta, X-ray dan gamma. Dr. Norleni Abdullah seterusnya menjelaskan inframerah tergolong dalam kategori radiasi tidak mengion. Oleh itu, ia tidak menyebabkan masalah kerosakan sel-sel tisu pada otak dan mata seperti yang dinyatakan dalam mesej tular tersebut. Ianya tidak menyebabkan masalah kerosakan sel-sel tisu pada otak dan mata. Sebelum itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dan percaya akan maklumat-maklumat dan berita yang disebarkan melalui internet atau media sosial dan memastikan kesahihannya. Perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih, apatah lagi yang palsu dan direka oleh mereka yang semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah Perundangan Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34. Sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sembarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sejumlah RM3,000.
Bagi maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau talian Darussalam 123. Kementerian Kesihatan menyatakan situasi terkini penyakit demam denggi di negara Brunei Darussalam adalah terkawal. Butirannya menyusul selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. Kementerian Kesihatan mengongsikan mengenai situasi terkini penyakit demam denggi, penyakit bawaan nyamuk Aedes di negara Brunei Darussalam adalah terkawal. Hasil pemantauan berterusan menunjukkan sedikit pengurangan berbanding tahun 2019, di mana setakat 25 Julai 2020, 43 kes demam denggi telah dilaporkan, termasuk 1 kes kematian yang dikaitkan dengan demam denggi berdarah. Sementara tahun 2019 bagi tempoh yang sama telah mencatatkan 69 kes. Simptom jangkitan demam denggi akan muncul selepas 3 hingga 14 hari selepas gigitan nyamuk. Kemunculan tanda-tanda jangkitan akan berlarutan selama 2 hingga 7 hari, antaranya demam panas secara mengejut dan berterusan, sakit otot dan kurang tenaga, serta jangkitan virus denggi juga boleh mengakibatkan pendarahan dan kematian. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam takungan air sama ada di dalam atau di luar rumah seperti pada pasu-pasu bunga, longkang yang tersumbat dan botol plastik serta bekas tayar yang digunakan sebagai gubahan lanskap atau tangki air, baldi, tajau yang tidak bertutup dan sampah sarap yang boleh menakung air seperti tin kosong dan bekas kotak makanan. Tidak ada rawatan khusus bagi merawat penyakit denggi. Rawatan adalah lebih tertumpu kepada rawatan sokongan untuk melegakan tanda-tanda jangkitan serta pemantauan rapi di hospital jika diperlukan. Bagi setiap kes penyakit bawaan nyamuk yang dilaporkan, pihak Kementerian Kesihatan melaksanakan langkah-langkah berikut iaitu contact tracing atau pengesanan kontak, iaitu pemeriksaan orang-orang terdekat kepada kes untuk memastikan tidak ada orang lain yang mempunyai tanda-tanda penyakit serupa. Ujian dilakukan kepada mana-mana orang terdekat yang didapati mempunyai tanda-tanda penyakit. Entomological surveillance atau pemeriksaan inomologi di persekitaran rumah atau kawasan yang sering dikunjungi oleh kes bagi memastikan jenis vektor yang mungkin berada di kawasan tersebut. Dan vector control activities atau pengawalan vektor melalui penggunaan bahan-bahan racun serangga bagi memusnahkan nyamuk dewasa dan jentik-jentik. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mengawal penyakit tersebut, antaranya memeriksa dan menjaga persekitaran kebersihan rumah dan bangunan masing-masing untuk memastikan tidak ada tempat atau bekas yang boleh menakung air dan menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes, membuang sampah sarap secara kerap dan teratur serta segera mendapatkan rawatan di pusat atau klinik kesihatan yang berdekatan jika mengalami tanda-tanda penyakit. Juga diingatkan penyemburan racun serangga hanyalah kaedah alternatif yang bersifat sementara. Untuk pengawalan jangka panjang yang lebih berkesan, penjagaan persekitaran yang bersih dan bebas daripada tempat menjadi punca pembiakan nyamuk adalah lebih utama. Kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini sentiasa diambil perhatian berkat kepimpinan ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang bijaksana, berpandangan jauh serta berwibawa. Rakyat dan penduduk di negara ini merasakan rasa syukur atas nikmat yang dirasai sepanjang pemerintahan ke bawah Dunia Maha Mulia, antaranya dari segi pendidikan yang diberikan percuma.
penyediaan guru-guru yang berkualiti turut memberikan impak dan pencapaian yang sangat ketara dalam bidang pendidikan sekaligus mengangkat nama negara setanding dengan negara-negara dunia. Dengan kemudahan tersebut, para penuntut turut sama merasa gembira dengan kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan dalam usaha membangun negara. Saya ingin menyentuh mengenai dengan kemudahan yang diberikan kepada sekolah-sekolah, dicontohkan kepada sekolah harap. Kerajaan baginda telah memberi kemudahan seperti beasiswa, allowance sekolah. Bukan itu saja, makan dan minum disediakan secara percuma kepada pelajar, terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang tinggal di asrama. Sistem Kebajikan Negara SKN merupakan satu sistem baharu yang dibangunkan bersama oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, Majlis Ugama Islam Brunei, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah bagi memastikan bantuan diterima oleh mereka yang berkelayakan secara bersistematik. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia amat menitik beratkan kemaslahatan rakyat dan penduduk dan nampak amat ketara dengan adanya skim sistem kebajikan negara SKN yang baru-baru ini ditubuhkan. Aspek pemedulian ke atas kesejahteraan rakyat dan penduduk sentiasa terbukti dengan adanya aktiviti-aktiviti kesukarelawanan yang tidak kendor-kendor dilaksanakan oleh pelbagai pihak dan sering melibatkan golongan belia. Inisiatif seumpama ini adalah pantulan sikap pemedulian raja yang ingin melihat rakyat dan penduduk sama-sama berganding bahu serta bersatu padu dalam memberikan bantuan kepada mereka yang layak menerimanya. Perbuatan sebilangan masyarakat di negara ini yang tidak mengendahkan aspek kebersihan termasuk di tempat awam menimbulkan rasa kurang senang dan kesal dalam kalangan pengguna media sosial khususnya WhatsApp. Bagaimanapun sikap prihatin segelintir masyarakat yang mengutamakan kebersihan di lokasi yang sering dikunjungi bagi aktiviti mendaki bukit atau hiking mendapat penghargaan daripada orang ramai. Hari ini, video mengenai tindakan segelintir anggota masyarakat yang mengutip sampah sarap di lokasi yang sering dikunjungi bagi aktiviti hiking tular di media sosial. Sikap tidak camah mata itu sepatutnya ada dalam setiap diri orang agar dalam alam sekitar sentiasa bersih dan segar. Sebahagian besar pengguna media sosial menghargai usaha tersebut yang patut dicontohi. Hari Ahad paling. Hari Ahad. Berapa orang kamu selalunya? Angkat. Kalau ada orang lain juga. Lihatlah grup bapa aku tu. Aku join mengutip ini. Oh, bagus sih kun. Sebagai anggota masyarakat, kita perlu mengutamakan aspek kebersihan agar alam sekitar negara kita sentiasa bersih dan indah. Menjaga kebersihan adalah tanggungjawab semua. Lebih 1,110 kartun rokok pelbagai jenama telah dirampas semasa rondaan anggota peronda Sungai Polis Marin Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei kemarin. Pegawai pemerintah Polis Marin seterusnya menjelaskan. Rondaan sungai yang dijalankan pada pagi 24 hari bulan Julai telah mengesan sebuah bot yang syarat dan mencurigakan sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Cermin. Sejurus menyedari kehadiran polis, bot tersebut terus memecut dan mengubah haluan dengan bertujuan untuk melarikan diri. Semasa insiden kejar-mengejar, bot yang mencurigakan bertindak memecut lebih laju dan membuang kotak-kotak dari bot berkenaan sehingga tidak dapat dikejar. Pemeriksaan lanjut menemui kotak-kotak yang terapung itu merupakan barang-barang tegahan dan segera dipunggah dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Marin Muara untuk dijalankan siasatan awal. Seterusnya, kes ini diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk tindakan lanjut.
Pergaulan bersama rak-rakan beragama Islam sejak kecil menjadi asbab kepada seorang wanita berbangsa Cina tertarik kepada agama Islam. Petang tadi wanita tersebut melafazkan 2 kalimah syahadah dan menjadikan agama Islam sebagai pegangan hidup baharunya. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Cucu dan isteri serta keluarga, saksi-saksi saya. Kelly Chai Xiao Yi berusia 20 tahun kini dikenali sebagai Nur Syarfahani Khalisha binti Abdullah. Hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Seramai 206 orang di seluruh negara ini telah memeluk agama Islam sejak awal Januari tahun ini. From the age of 9, I have like a few friends that are Muslim, and I start from there and I learn more and more things about the religion. So it's very interesting, and then it's really heartwarming every time when someone teaches me something new, and that's why I'm converting today. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan kempen derma darah bagi minggu ketiga bulan ini. Kempen anjuran Pizza Hut tersebut diadakan di Airport Mall. Kempen antara lain bertujuan memastikan stok bekalan darah sentiasa di tahap yang mencukupi bagi menampung penggunaan di kesemua hospital di negara ini. Pendaftaran bagi pendermaan darah boleh dibuat secara dalam talian atau walk-in. Kempen akan diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2020 di ruang pameran Hyundai Showroom Perindustrian Beribi bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mengimbas kod QR dan mengamalkan penjarakan sosial di tempat-tempat kempen derma darah diadakan. Bagi maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424, sambungan 5745 atau 6001 atau email ke bloodbank@moh.gov.bn.